Hai semua, apa khabar? Ingat Cikgu Yaya lagi tak? Pada hari ini, Cikgu Yaya akan mengajar kamu mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4 KSSR Semakan. Unit 1, Gerak Gimnas. Tajuk, Imbangan. Mengenai aras kestabilan. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melakukan imbangan statik 1 dan 3 tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras secara individu dan berpasangan. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang. Murid-murid, tahukah anda apakah itu imbangan? Tak apa, Cikgu Yaya akan terangkan. Imbangan ialah kebolehan individu untuk mengekalkan posisi tubuh badan dalam keadaan pegun, tidak bergerak, dan semasa melakukan aktiviti, iaitu ketika anda bergerak. Tahukah anda? Imbangan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan harian selain daripada gimnastik asas. Imbangan sangat penting. Ingat tahu? Baiklah murid-murid, mengapakah imbangan sangat penting untuk dipelajari? Imbangan sangat penting untuk dipelajari kerana kemahiran ini sangat berguna dalam kehidupan seharian. Contohnya, seperti meniti jambatan. Yang kedua, sewaktu menunggang basikal. Imbangan penting untuk mengelakkan anda daripada terjatuh ataupun tercedera. Murid-murid nak tahu tak? Imbangan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, imbangan statik. Imbangan statik ialah kebolehan mengekalkan keseimbangan badan ketika pusat gravitinya dalam keadaan setempat. Maksudnya, anda tidak bergerak ketika melakukan imbangan. Yang kedua, imbangan dinamik. Imbangan dinamik ialah kebolehan mengekalkan keseimbangan badan ketika pusat gravitinya berubah. Maksudnya, anda melakukan imbangan sambil bergerak. Jelas tak? Apakah kepentingan imbangan? Mari Cikgu Yaya terangkan. Imbangan penting kerana ia dapat meningkatkan prestasi dalam aktiviti harian. Maksudnya, anda akan menjadi lebih mahir dalam melakukan aktiviti seharian anda. Yang kedua, dapat mengelakkan anda daripada tercedera akibat terjatuh. Yang ketiga, dapat menguatkan otot-otot tertentu. Contohnya, anda sering melakukan imbangan menggunakan tangan. Jadi, jika anda kerap melakukan aktiviti imbangan menggunakan tangan, maka ia akan menguatkan otot-otot tangan anda. Yang keempat, ia dapat meningkatkan keyakinan diri anda semasa melakukan aktiviti. Jika anda tidak cedera ketika melakukan aktiviti, anda akan lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti tersebut. Baiklah murid-murid, pada hari ini Cikgu Yaya akan menerangkan kepada anda contoh-contoh imbangan 1 tapak sokongan. Apakah itu imbangan 1 tapak sokongan ya? Yang pertama, skala depan. Yang kedua, skala belakang. Yang ketiga, duduk skala depan.
Yang keempat, imbangan V. Yang kelima, duduk L. Baiklah murid-murid, bagaimana cara untuk kita melakukan imbangan satu tapak sokongan ini ya? Tak apa, mari Cikgu Yaya tunjukkan. Jom. Baiklah murid-murid, mari kita lakukan bersama-sama. Imbangan skala depan, imbang dalam 10 saat. Bagus. Yang kedua, kita akan melakukan imbangan skala belakang. Tahan selama 10 saat. Bagus. Tanya kerana anda dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga, imbangan duduk skala depan. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Tanya. Seterusnya, kita akan melakukan imbangan V. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Seterusnya, kita akan melakukan imbangan satu tapak sokongan iaitu imbangan duduk L. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Tanya, anda dapat melakukan imbangan satu tapak sokongan dengan baik. Baiklah murid-murid. Sekarang ini Cikgu Yaya akan mengajar kamu imbangan 3 tapak sokongan. Apakah imbangan 3 tapak sokongan ya? Tak apa, mari Cikgu Yaya tunjukkan. Baiklah murid-murid. Berikut merupakan contoh imbangan tapak 3 sokongan yang boleh anda lakukan, iaitu plank satu tangan. Yang kedua, imbangan bahu. Yang ketiga, imbangan 3 segi. Dan yang keempat, imbangan jambatan. Bagaimana ya untuk melakukan imbangan ini? Ingat, imbangan ini memerlukan anda menampung badan anda dalam 3 tapak sokongan. Baiklah, berikut merupakan imbangan plank satu tangan. Tahan badan anda selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tanya. Baiklah murid-murid, sekarang imbangan bahu. Mari kita lakukan. Tahan sehingga 10 saat. Ya, bagus. Tanya, anda dapat melakukannya dengan baik. Seterusnya ialah imbangan 3 segi. Selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tanya. Imbangan terakhir ialah imbangan jambatan. Tahan selama 10 saat. Wah, tanya. Anda dapat melakukannya dengan baik.
baik. Bagus. Baiklah murid-murid, tahukah anda, semakin tinggi aras lakuan, badan anda akan menjadi kurang stabil. Ini kerana kedudukan pusat graviti semakin jauh dari tapak sokongan. Maksudnya, jika anda melakukan aktiviti imbangan dalam keadaan yang tinggi, anda akan lebih kurang rasa stabil. Murid-murid, perasan tak? Semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah untuk anda melakukan keseimbangan. Ini kerana luas tapak sokongan lebih besar. Contohnya, anda lebih seimbang ketika melakukan imbangan 3 tapak sokongan berbanding imbangan 1 tapak sokongan. Betul tak? Murid-murid, semakin rendah aras lakuan imbangan anda, badan anda akan menjadi lebih stabil. Kenapa ya? Ini kerana kedudukan pusat graviti semakin dekat dengan tapak sokongan. Jadi, anda lebih mudah melakukan imbangan jambatan berbanding imbangan skala depan. Betul tak? Baiklah murid-murid, ingat ya, ketika anda melakukan aktiviti imbangan, aspek-aspek keselamatan ini perlu dititik beratkan. Yang pertama, pastikan ruang dan alatan selamat digunakan. Yang kedua, lakukan aktiviti mengikut kemampuan diri sendiri. Ingat ya, jangan melakukan aktiviti secara paksa. Hal ini kerana ia akan menyebabkan berlakunya kecederaan pada diri anda. Ingat ya. Baiklah murid-murid, jelas tak apa yang cikgu ajar sebelum ini ya? Murid-murid nak bermain permainan imbangan tak? Nak? Kalau anda nak bermain permainan imbangan, anda boleh tekan link di deskripsi yang telah cikgu beri di bawah nanti. Jika anda berminat untuk melihat pelarangkaian imbangan, sama juga link akan diberi di bawah di bahagian deskripsi. Aku yakin anda akan merasa seronok melihat video permainan imbangan dan pelarangkaian imbangan yang telah cikgu sediakan untuk anda. Jadi, jangan lupa klik ya. Ingat ya, imbangan sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Imbangan boleh dilakukan dalam pelbagai aktiviti seperti meneliti jambatan dan sebagainya. Dan imbangan sangat penting untuk mengelakkan diri anda daripada tercedera. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Yaya harap anda semua dapat memahami segala topik yang telah dipelajari pada hari ini dengan baik. InsyaAllah. Terima kasih, daunkan lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.